Cuba lihat pada bahagian login. Ada tak login? Ni login. Ada tak login.php? Diorang, korang balik dah ke belum? Ada. So ini adalah sistem yang dah ada dalam bingkil PHP tadi. Kalau nak masuk login dia Ali, password dia Ali123. Okay, korang boleh login. Ali123. So semua boleh akses kepada Ali123. So ini adalah interface yang kita akan operate lah untuk sepanjang 2 hari ni. Dan hopefully kalau besok kita boleh tukar interface, Alhamdulillah kita boleh kita akan cuba tukar. Okay, kita akan cuba tukar besok interface baru, interface template lain yang saya akan tunjuk from scratch. Harapnya sempat lah. Harap sempat. Nampak kita punya pace ni pun nampak macam tak berapa memberangsangkan. Pace kita nampak slow sikit. Sebab tu saya suka guna istilah crash course. Crash course ni kan macam kau akan speed up lah. Itu namanya crash course. Kalau dulu untuk kursus-kursus PHP, FYP, biasanya saya akan buat 4 hari. 4 hari dan dalam makmal, ada satu batch yang last tu, kita Alhamdulillah kita dapat buat. Kita buat 4 hari. Tapi yang ni mungkin, tengok je lah apa yang kita sempat layan. Kita layan dulu. Syarifah, apa khabar? Boleh? Boleh tak? Senyap je. Korang ni senyap rugi ya. Okay, so tadinya kita dah buat table tempahan. Kita dah buat table tempahan. So sekarang ni, saya nak tunjuk macam mana kita nak buat satu modul untuk manage table tempahan. Kalau dalam apa aku cakap ni? Kalau dalam contoh yang dibekalkan, dia ada satu modul. Kita namakan sebagai modul untuk manage data pelajar ataupun rekod pelajar. Jadi sekarang ni kita ingatkan, kita nak buat satu modul tempahan. Saya nak buat lah, saya. Kalau korang ada table lain, silakanlah design satu table sendiri dan buat berdasarkan table tu. So sekarang ni saya cuba nak buat search. Saya akan terus jump kepada search. Okay, saya akan terus. So tak boleh. Kita tak boleh buat search dulu sebab data tak ada. Data tak ada. Jadi kita akan buat insert dulu. Okay, kita akan insert dulu. Okay, kita akan insert dulu. Okay, kita akan buat insert dulu. Okay, contohnya kat sini kan ada carian pelajar kan, rekod selenggaraan. Dia kalau nak eloknya, kita kena mention kat sini lah, kemasukan, tempahan baru contohnya. Okay, tempahan baru. Tapi nanti kalau kita work on this macam, kesian pula kau nak tukar. Tapi tak apalah. Okay, tempahan baru. Kan kita masukkan rekod pelajar baru. Okay, boleh tak kita tambah menu kat sini? Boleh tak kita tambah satu menu kat sini? Menu kat sini mana kita nak dapat? Sebab kalau kita perhatikan, kita punya structure page ni ada header ni bahagian atas. Kadang kita ada footer iaitu bahagian bawah. Tapi saya masukkan menu ini pada bahagian footer. Pada bahagian footer. Okay, pada bahagian footer. So saya nak tambah menu kat sini untuk tambah tempahan. Okay, tambah tempahan baru. Tambah tempahan baru kat sinilah. Kat sini. Kat sini nanti ini ada carian pelajar kan. Nanti kita ada carian tempahan. Lepas tu ada carian kemasukan tambah tempahan baru. Okay, tambah kat sini.
letak kat sini. Akan letak kat sini. So macam mana nak letakkan dia? Okey dah, boleh dah. Macam mana nak letakkan menu baru kat sini? Kita boleh lihat kepada footer. Nanti along the way tu kita belajar, kita explore lah. Kita ada header. Okay, kita ada header dan footer. Kita ada header dan footer. Header ni untuk bahagian atas page kita. Bahagian atas page HTML kita. Okay, dan footer adalah bahagian bawah. Bawah dan juga sebelah kanan. Yang ni ada main menu. Ada main menu. So ini ada search admin, ni ada form insert. Ni ada logout. So kita nak tambah. Untuk kita tambahkan link ataupun button baru. So kita tambah aje lah. Okay, href. Sebab dia link. Dia link kan. Jadinya kat sini kita nak buat search. Sorry? Cikgu ni file apa yang kena buka ni? Footer.template.php. Okey. Baru masuk lah tu. Tiba-tiba. Okay, so dalam footer.template.php, saya mention kat sini lah. Okay, sekarang ni saya tengah operate footer.template.php. Okay, kita sedang operate pada footer.template.php. Jangan pelik, sebab saya tolong buatkan dia punya template Okay, ada masa kita akan incorporate satu template baru. Kalau tak ada masa, saya akan buat video untuk bagi kat korang lah. Okay, hopefully ada masa. Kalau tak ada masa, memang saya akan record satu video, pass kat korang. Sama je konsep dia. So, href. Kita akan pergi kepada form, insert, tapi kat sini kita akan tag dia tempahan. Okay, kita akan tag dia tempahan .php. Form insert dash tempahan.php. Yang mana kita akan tambah dia punya class. Class ni merujuk kepada bootstrap classes lah. Bootstrap classes. Class btn dash primary. Ini adalah bootstrap classes. Dan kita akan mention kat sini okay. Masukkan tempahan. Masukkan record pelajar baru. Ini adalah tempahan baru, tempahan pelajar baru. Pelajar baru. Ini kita akan masukkan tempahan baru. So ini adalah konsep dia, simple je. Dia adalah link. Dia adalah link saja, simple link. Simple link. Dan yang pertama sebenarnya adalah kita nak buat form search. Tempahan. Okay, carian tempahan. Macam kita nak tambah satu modul baru lah. Cuma macam nampak awkward sikit lah dia punya apa namanya, logout ni biarlah. Dia punya structure tu nampak awkward sikit. Pada saya nampak awkward sikit. Ini dalam footer.template.php tau. Dalam footer.template.php. So kita tambahkan dua line ini, bukan dua line lah, dua button ini, dua menu. Satu untuk form search tempahan, satu lagi form insert tempahan. Tapi kita akan buat nombor satu ni, nombor dua ni dulu, form insert.
Sebab kita nak masukkan data. Okey, nak masukkan data. Biasanya pengalaman saya sebelum ni, kalau pelajar tu dah buat satu modul, contohnya kita dah buat satu modul untuk sistem, iaitu sistem pengurusan rekod pelajar ataupun sistem modul untuk pengurusan rekod pensyarah contohnya. So bila dia dapat satu table baru, okay, bila dia dapat satu table baru, dia akan confuse. Macam mana nak buat modul untuk pengurusan tempahan contohnya? Ataupun boleh tak kita buat satu modul untuk manage senarai admin? Boleh tak kita daftar admin baru ataupun kita daftarkan admin baru? Macam mana nak buat yang tu? Sebelum ni mungkin dah biasa kita search untuk pelajar, kita insert untuk data untuk pelajar. Tapi tiba-tiba dapat satu modul baru, contoh macam tempahan. Biasanya akan ada pos yang lama kat situ sebab masing-masing mungkin tak tahu nak start, macam mana nak start. Okay, macam mana kita nak start benda tu. Okay. Mungkin tak familiar lagi dengan PHP ataupun dia dah familiar, cuma dia tak familiar dengan system development. Sebab bila kita ada satu table baru ataupun table baru ni akan relate dengan satu modul baru. Dan bila kita ada modul baru, biasanya sistem database ni dia tak akan lari daripada insert record, dia tak akan lari daripada search record. Dia mesti ada update data, update record, dan satu lagi last, delete. Dia memang tak lari daripada benda tu semua. Jadi macam mana kita nak mulakan balik, biasanya kita akan start dengan insert dulu. Sebab tu dalam CRUD punya short form, CRUD, CRUD, dia akan start dengan create data. Bila kita dah create data, baru kita boleh search data, iaitu read. Okay, kemudian kita pergi kepada update data, dan last sekali operation dia adalah untuk delete record. Okay, update record, delete record. So C merujuk kepada create ataupun insert record baru. R merujuk kepada read ataupun search. U update, D adalah delete. So kita tak akan lari. Bila kita dapat satu modul baru, mesti 4 elemen ataupun operation ni mesti ada. Contohnya kita nak manage satu table admin. So nak manage table admin ni, obviously kita kena daftar dulu. Okay, daftarkan admin. Bila kita dah daftarkan admin, mesti kita nak, contohnya kita ada ramai admin, kita nak search for one specific admin. Sebab apa? Sebab admin tu kata password dia terlupa. Jadi mungkin super admin boleh ada facility untuk update ataupun reset password kepada admin tersebut. Dan mungkin satu hari nanti admin tu dah meninggal. Bila admin dah meninggal, obviously kita nak delete dia lah, ataupun admin tu dah berhenti kerja, kita nak delete maklumat admin tersebut supaya dia tak boleh nak login lagi. Takkan kau nak biarkan admin tu hidup sepanjang masa. Nanti kalau macam dia dah kerja tempat lain, suddenly dia boleh login masuk dalam sistem yang kita ada. So itu dah tak betul lah. So kita kena delete dia, remove dia. So itu adalah iteration yang biasa, yang sama untuk setiap modul yang ada dalam sistem kita. Sebab tu kita kena try create satu modul baru. Baru kita akan boleh faham sikit lah. Sorry. Then bila kita lihat di sini, kita refresh dia ni. Alamak, mesti saya terlupa tutup something. Sekejap Ni ada A /A/A. Oh, button block ni saya tak letak kot. Sorry. Okay. Masukkan belajar baru. Ini pun macam banyak sangat kan. Boleh kita shortkan dia. Boleh tak kita shortkan dia?
Tempahan baru. Okey, tempahan baru. Terus je lah spesifik, tak payah masukkan lah, bagai lah. Panjang sangat dia punya ni. Dia punya instruction, pelajar baru. Okey, buat menu yang simple-simple je. So sekarang ni kita dah ada banyak menu kat sini. Kita akan buat carian tempahan dan kita akan buat tempahan baharu. Sepatutnya tempahan baru ni kat atas. Tapi tak apalah, biarlah. Entahlah. So saya terlupa tadi nak letakkan button block. Ini adalah kelas Bootstrap. Okey, ini adalah kelas Bootstrap. So pastikan untuk kita tambah menu tersebut. Ya. Yeah? Nak tanya, nak tengok output dia dekat file apa? Search.php Sekarang ni saya gunakan search.php. Search admin, sorry. Search admin. Okey, terima kasih. Sebab dia akan implement pada footer file. So apa-apa file yang ada interface, dia akan berubah lah. Okey, dia akan berubah. Dia minta password lah. Ali 123. Ali 123. 123 tu ataupun Ali 123? Ali tu username, Ali 123 tu password dia. Okey, Ali 123. Terima kasih. Okey. Sebab saya dah implement check session. Itu pun nanti saya nak kena explain juga macam mana apabila user belum login, dia tak boleh jump terus kepada page dia. So itu kita namakan sebagai security perimeter. Memang kita dah bagi dia login, log out, tapi ada satu lagi level, iaitu kita kena buat parameter security. Itu pun nanti saya sempat tunjuk esok. Hopefully esok saya akan sempat tunjuk macam mana kita nak lock setiap page. Setiap page tu kita nak lock dia daripada orang masuk directly tanpa ada username password. Kalau kita tak lock, semua orang boleh masuk page tersebut. Sebab tu tadi macam kawan kita tadi, Puan Aisyah, bila dia nak directly jump kepada searchadmin.php, tak boleh. Sebab apa? Kita dah implement security parameter. Security parameter. Yang tu nanti saya tunjuk besok. Besok saya akan tunjuk macam mana nak buat benda macam tu. Kalau satu lagi, dia tak center lah, dia format dia ke kiri. Format apa tu? Dia punya tulisan carian tempahan tu sepatutnya dia center kan? Dekat dalam kotak. Macam kemasukan rekod baru kan dia center kan? Mungkin ada kod yang tak betul. Minta Puan share screen. Puan share screen. Saya nak tengok kod dia. Oh, dia bersepah macam ni lah. Cuba tengok kod dia dalam footer tadi. Sublime. Okay. Oh, tertinggal satu. Kelas BTN dulu. Kelas BTN, selepas tu BTN primary. Jap. Kiri lagi. Sebelum BTN primary. Tambah BTN kat depan dia. BTN ni merujuk kepada button behavior dalam Bootstrap. Okay, save dan refresh. Okay, boleh stop presenting. Saya present balik.
Okay, siapa yang ada masalah, tanya. Jangan tak tanya. Tak tanya rugi. Tak tanya rugi tau. Kan senang nak dapat kursus ni. Korang kan, siapa-siapa yang tengah buat FYP tu pastikan bila kita dah buat sistem tu kan, bila dah buat sistem tu, pastikan korang apply template yang lain. Cari satu bootstrap template yang lain, kemudian apply template tersebut. Kenapa? Sebab nanti bila present, supervisor, pemeriksa akan aware. Ini macam pernah nampak ni. Ni template Cik Carol dia. So korang pastikan tukar template. Okay, pastikan tukar template. Sebab tu saya akan tunjuk macam mana nak tukar template nanti. Kat ujung nanti. So pastikan tukar template. Tak tukar template memang nanti nama aku yang kena. Okay, korang tukar template pastikan. Kemudian ni cari template bootstrap berlambak yang free. Berlambak yang cantik-cantik. So korang kena cari satu bootstrap template baru dan apply pada projek masing-masing. Kalau tak nanti pemeriksa kata, ini macam yang lepas, sama je. Atas tu siap dengan logo FSTM tak tukar lagi. Lepas tu, yang ni pun tak tukar. Sistem pengurusan pelajar FSTM. Okay, korang kena tukar benda tu. Kena revamp. Lepas tu tengok bawah, ada footer. Newsletter lah, Teams copyright lah, ada follow us lah. Sebiji sama semua. Kat situ korang memang menjawab lah nanti. Kalau kena dengan pemeriksa. So, pastikan korang, paling kurang pun korang tukar template dulu. Pastikan tukar template dulu. Kalau korang tak tukar template, memang kena lah. Memang korang punya sistem lain. Memang sistem lain. Modul yang korang buat pun lain. Tak sama. Tapi bila template tu sama, orang akan suspicious lah. Orang akan mula suspicious. Bila suspicious tu, memang banyak lah kena attack. So, pastikan template ubah. Masing-masing ada sistem masing-masing. Tukar template lain. Okay, tukar template bootstrap lain. Jangan tak tukar. Okay, so seterusnya kita akan cuba usahakan form insert ni. Ni form insert. Form insert.php. Form insert tempahan. Sebab dia modul yang lain, jadi saya terpaksa rename dia form insert dash tempahan. Kalau nak mudah, sebenarnya buat satu folder lain. Khas untuk modul tempahan. Okay, boleh buat modul lain lah. Modul tempahan. Folder tempahan. So, kita akan pergi kepada sini, form insert tempahan. So, macam mana kita nak buat form insert tempahan? Saya akan buat, kali ni saya akan banyak approach single ataupun form yang akan point kepada diri dia sendiri. Saya malas nak buat macam-macam file lah. Saya malas nak buat file yang berbeza. Macam sebelum ni approach saya suka gunakan satu file untuk borang, satu file lagi untuk proses simpan. So dia ada dua file. So sekarang ni saya nak gabungkan dua file tu. Kalau nak search pun, saya akan gunakan form dan result dia akan ada kat bawah. Sebab kalau kita buat macam-macam file, nanti nak manage dia susah. So saya akan buat approach yang mana borang tersebut akan diproses dalam file yang sama. Data dia akan diproses dalam file yang sama.
Okay, so kita akan buat baru. Nama dia adalah PHP dan first thing yang kita kena buat adalah import ataupun include connection. Saya punya connection.php. Connection.php, kita akan tutup dia dan file name dia. File name adalah form insert dash tempahan .php. Okay, so ini adalah satu borang tempahan. So borang tempahan baru. Okay, ini adalah borang tempahan baru. Tempahan apa? Gelanggang. Okay, borang tempahan gelanggang. H1 teruslah. Besar sikit. Dan save as lah. Save as. Save nama dia ni, form insert tempahan.php. Okay. So kat sini kita akan buat borang yang mana kita akan buat, ada yang nak upload ada yang nak pakai upload image tak? Ada siapa-siapa yang terlibat dengan upload image? Yang tu saya tak mention. Kalau buat upload image pun bagus juga. Saya nak uploadkan memo. Upload dokumen. Upload dokumen. Maksudnya dokumen tu dalam bentuk PDF kita nak upload kan. Okay. Boleh juga tu. Kalau sempat kita akan demo sikit. Tapi kalau untuk nak upload, kita kena, katakan kita nak upload bersama sekali dengan dokumen ataupun image, kita kena gunakan form, istilah dia apa? Method dia adalah post. Kalau guna method post, kita boleh upload bersama dengan ni lah image ataupun PDF dan kita letak action sama dengan null. Okay, dan ini adalah approach yang saya lebih suka gunalah sekarang sebab bila action null, dia akan point kepada diri dia sendiri. Dia akan point kepada diri dia sendiri. So kat bawah ni nanti kita akan buat satu notification yang mengatakan proses tu berjaya lah. Okay, proses tu berjaya dan kita simpan terus kat sini. Simpan dalam file yang sama. Okay, mungkin ada disadvantage dia juga nak buat approach ni, tapi saya memikirkan macam mana nak mempercepatkan proses tu. Instead of kita buat satu file yang baru yang mungkin akan menyebabkan confusion, ada banyak file nak manage, saya akan gabungkan sekali borang dengan dia punya simpan data tu. Okay, so kat sini kita akan masukkan satu tadi ID. ID kita tak perlu masukkan sebab dia akan automatically masuk. Nama pelanggan. Okay, nama pelanggan. Kita masukkan nama pelanggan dulu. Kita masukkan input. Type sama dengan text. Name sama dengan nama pelanggan. Itu satu. Satu lagi apa? Nasuha, bantu saya. Nama pelanggan. Ya, sir. Telefon eh? Okey, nombor telefon. Telefon. Ini sama je. Telefon. Orang copy paste je lah ni. Cuma tukar nama ni kepada telefon. Saya tak ingat dia punya. Rasa telefon. Dan kita ada tarikh lah. Tarikh tempahan ke tarikh penggunaan? Hari je saya tulis tadi. Yalah, tarikh
Sebenarnya tarikh penggunaan ke tarikh tempahan? Tarikh penggunaan itu. Tarikh penggunaan. Pakai Okey, tak penggunaan. tempahan ni. Tarikh penggunaan ke gelanggang. Sebab tarikh tempahan tu kita boleh buat auto je. Auto je tanpa perlu apa? Tanpa perlu intervention daripada interface. Orang boleh gunakan apa istilah dia tu? Date time punya function. Tapi kena ada kolom dia lah. Kena ada kolom dia lah. Sebab kita gunakan tarikh saja, tarikh je lah. Last one apa? ID pengguna tu saya tinggal dulu. ID pengguna tu saya tinggal dulu sebab kita tak ready dengan ID pengguna, table ID pengguna tu kemudian nanti tak apa. Nama je ke? Nama pelanggan. Nama Nama pelanggan. Di atasnya ada nama pelanggan, telefon dan tarikh. Ada satu lagi kan, ID admin kan. Yang tu saya tinggal dulu. Lepas tu kita ada text box, button, input, type, sama dengan submit. So borang kita akan nampak bodoh sikit nanti, tak apa. Nampak bodoh. So kita akan ada borang, okey. Form insert tempahan. Kita gunakan form insert tempahan. Form insert tempahan hilang, tak ada. Aku simpan tempat. Oh, tak refresh, sorry. Form insert tempahan. Okey, yang ni. Dia nampak macam tu, tak apa, biar dulu. Tetapi yang penting kita boleh masukkan bla 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 bla. Okey, simpan. Dia submit sebab diri dia sendiri. Okey. Itu adalah borang tempahan kita yang belum berfungsi untuk menyimpan dan saya tak apply template lagi. Saya tak apply template lagi. Sekejap lagi saya akan demo macam mana nak apply template. Okay, so macam mana kita nak apply template? Tadi kita tak apply template kan? Saya harap dah siap. Dah siap ke? Belum? Macam mana? Saya akan apply template kat atas ni. Mula-mula kita kena include header dia. Sebab dia ada dalam sini. Saya zoom kejap. Zoom lah. Ini adalah template atas dia, header template, dan kita ada juga footer template. Ada header ni, footer, header template, dan kita ada footer template. So macam nak apply kepada page baru kita, dia simply include header je lah. Header, nama file tersebut lah, .template.php.
Dan ini kita akan repeat untuk letak kat bahagian bawah, iaitu footer dia. Boleh follow saya punya kod ke saya pindah cepat sangat? Korang je lah, yang lain. Mana peserta lain? Boleh. Boleh. Saya risau saya cepat sangat. Lepas tu korang tak interrupt. Oh sorry, bawah ni bukan header. Bawah ni kena footer lah. Dan kita akan dapat header dan footer macam ni. Kita ada header, kita ada footer. Cuma yang ni tak cantik lagi lah. Kenapa? Sebab kita tak implement lagi bootstrap. Okay, bootstrap classes. So bahagian atas ni adalah dia punya header. Include header. Include header ni macam kita nak implement ataupun kita nak import file lah. Kita nak import file. So kat atas kita input header, kat bawah kita import footer. Include footer. Dan oleh kerana kita nak implement bootstrap, mungkin ada yang wonder kenapa kita gunakan kelas untuk implement bootstrap. Sebab kalau katakan ni kan, benda-benda macam ni kan, ini adalah bootstrap template. So macam mana kita nak tengok, boleh rujuk kepada getbootstrap.com. getbootstrap.com. Ini adalah getbootstrap.com. Nama dia adalah getbootstrap.com. Okey, saya letak dalam group. Accept. Getbootstrap.com. Ini adalah bootstrap documentation. Yep. Docs. Okey. Lebih kurang tu. Ini adalah bootstrap documentation. So kalau katakan kita nak apply button, type je lah button. Dan kita lihat macam mana kita nak apply button dalam bootstrap. Okay, kita letak btn. Ini contoh dia. Kalau kita nak buat button, dia mesti ada perkataan btn. So kalau kita nak warna biru, kita letak btn-primary. So dia akan dapat warna biru. Kalau yang merah ni, kalau katakan berminat dengan merah, kita kena letak btn-danger. So ini adalah bootstrap template ataupun bootstrap class yang mana kalau kita nak pastikan button kita macam bootstrap, bentuk bootstrap ni ada rounded corner semua ni, apply class btn. Kalau nak warna kuning, btn warning. btn bukan button. Kelas dia adalah btn. Kelas dia adalah btn. So boleh rujuk dalam bootstrap documentation. Kalau untuk form control, ada satu lagi form control. So form control ni adalah untuk implement text box kita supaya ada rounded corner ni. Nampak ni, ada rounded corner. Nampak tak? Dan dia by right dia adalah responsive lah. Okay, dia adalah responsive. Nampak tak ni, apa namanya? Rounded corner text box ni. So macam nak implement rounded corner text box, kita kena letak class form control. Kita kena letak class form control. Kena include ni dalam kita punya text box, class form control. So setiap satu elemen yang kita nak apply, kita kena study sekejap lah. Okay, kena study sekejap. Okay, kat sini adalah text. Okay, kita tambah saja dalam text box nama pelanggan form control. Bukan satu dia kena apply kepada semua text boxes. Kalau kita apply kepada dua saja, nanti jadi apa? Tu, yang ini tak apply bootstrap template. Jadi kita kena masukkan form control pada semua text box. Oh, sorry, ini input, kalau date, jangan gunakan input text, gunakan input date. Kita akan dapat something like this. Ni, dia dah ada format date siap-siap.
Okay, and then last one adalah class BTN dash success. Kalau nak dapatkan hijau, BTN dash success. So kita akan dapat something like add. Okay, simpan tempahan. Ini untuk interface dia, saya tak siap lagi ni. Saya tak siap lagi sebab bila kita submit, dia akan submit kepada diri dia sendiri. Data ni, input data ni dia akan submit kepada diri dia sendiri. Diri dia sendiri maksudnya apa? Maksudnya file ini yang sama juga akan proses data tu dan simpan. Okay, dia akan proses data dan simpan. Okay, saya bagi peluang kejap. Ya Allah, stopnya. Ya. Salam. Salam. Ya. Oh, ada. Kejap saya Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi? Okay, kita dah ada ni lebih kurang. Saya tak akan buat form validation ke apa ke. Saya rasa ada form validation dalam Bootstrap punya library.
Saya akan tunjuk terus macam mana nak masukkan data ni masuk ke dalam database. Okay. So macam mana kita nak buat? Kita akan pergi ke bawah ni. Okay, kita akan pergi ke bawah ni. Kita ada PHP ni kan. Okay. Kat sini kita akan masukkan proses untuk simpan. Okay, simpan rekod baharu. Macam mana nak simpan rekod baharu dalam PHP? Pertama kali kita kena buat ni lah sedikit simple validation. Okay, kita buat simple validation. Okay. Kalau ikutkan kita kena ni lah, kita kena tanya setiap field tu ada isi ataupun tidak. Okay, kita kena tanya setiap field tu ada isi ataupun tidak. Kalau ikutkan lah, tapi tu jadi panjang sikit lah. Kita boleh buat okay, sebab bila kita nak simpan rekod, okay, apa item-item yang kritikal kat situ? Sebab dalam database structure kita tak implement not null. Kita tak implement not null. Kita implement kebanyakannya adalah nullable. Okay, nullable. Nullable tu maksudnya kita boleh leave blank. Okay, kita boleh leave blank. Tapi apa benda-benda yang kritikal yang kita kena masukkan daripada record tu, kita kena pastikan data tu ada lah. Kita kena pastikan data tu ada. Contohnya macam nama pelanggan, tarikh, kan? Macam mana kita nak buat booking kalau tarikh tu tak ada. Tarikh tu kena benda-benda yang kritikal lah. Kita kena pastikan user masukkan tarikh, masukkan nama. Itu kita kena pastikan. Okay, kita kena pastikan. Pastikan macam mana? Satu cara dia adalah kita check ada tak data dalam kotak tu. Okey, ada tak data dalam kotak ni. Satu, kita ada nombor telefon kan. Macam mana kita nak come back kepada pelanggan kalau nombor telefon tak ada? Macam mana kita nak come back kepada pelanggan kalau kita tak tahu nama dia? Sebab pelanggan ni banyak admin ataupun pengguna ni kadang-kadang pelik-pelik dia. Kadang-kadang kita dia tekan je terus button submit tu tapi data tu tak ada. Tarikh, contohnya nombor telefon. Tiga-tiga kritikal lah. Tiga-tiga kritikal lah. So bila data-data tu kritikal, korang kena validate dulu data tu ada tak, wujud ke tak, di key in ataupun tidak. So satu cara kita boleh gunakan isset. Okay, if isset. Okay, if isset data kepada ni ni apa, gunakan post ya. Okay, post. Isset post nama pelanggan ya, nama pelanggan. Okay, ini nak pastikan data tu dah key in belum. Ini nak pastikan data tu dah key in belum. Kalau data tu tidak di key in, bermaksud apa? Bermaksud kita tak akan proceed kepada simpan rekod lah. Okay, kita tak boleh nak proceed kepada simpan rekod. Okay, dan sebab kita ada beberapa item kan. Okay, kita ada item apa yang seterusnya? Nombor telefon. Dan seterusnya last sekali adalah tarikh. Sorry kat sini. Isset juga. Isset. Okay, dan dia kena fulfill 3 item ni lah di key in baru dia boleh proceed. Itu cara yang mungkin lebih baik lah supaya bila data tempahan tu di key in, okay, data tempahan tu di key in, ada benda yang penting tu kita boleh dapat data tu.
kita tahulah record dia. Contohnya macam kita nak comeback kepada pelanggan, mesti dia ada nombor telefon. Kalau nak comeback kepada pelanggan tak ada nombor telefon, macam mana kita nak buat? Nama dia pun penting jugalah. So itu contoh dia lah. Tarikh. Ini kalau melibatkan banyak field, proses ni banyaklah sikit. So maksudnya kalau hello. Sir, dia Ya. tak boleh singkatkan macam kalau banyak kan dia tak boleh pendekkan jadi macam dia pendekkan lah. Ke dia memang kena tulis semua je. Mungkin ada framework lain lah kot. Framework lain. Tapi ni contoh yang direct to the point je lah. Okay. Nanti saya lihat ada tak apa yang dinamakan sebagai validation framework. Sebab saya tak prepare untuk benda tu. Ada sebenarnya dalam Bootstrap ni ada validation framework. Okay, ada validation framework menggunakan JavaScript. Tapi yang tu saya tak prepare lagi. Ada, memang ada. Namanya the validation framework. Tapi tu kemudian. Okay, saya tunjuk yang ni dulu. Lepas tu kat sini baru kita akan lakukan proses simpan dalam database lah. Okay, tapi kalau katakan data-data ni, tiga item ni tidak di key in, so kita kena bagi tahu lah. Okay, masukkan data nama, telefon, tarikh, tempahan. Contoh, okay. Contoh macam tu. Okay, so seterusnya bila kita nak simpan ke dalam database, maksudnya ini kita dah validate. Kita dah validate bahawa data-data ni di key in. Okay, tiga-tiga data ni di key in, sudah di key in. Okay, dan lepas tu kita akan simpan dalam database. Macam nak simpan, macam biasa kita kena satu, kita dah dapat connection kan atas tadi. Okay, dah ada. Satu, kita akan buat fetch data. Fetch data, maksudnya nama pelanggan kita akan fetch daripada post ni. Tadi ni baru dia punya validation checking je. Sekarang ni kita akan convert ataupun pindahkan nama pelanggan yang dihantar dalam borang masuk ke dalam variable ini, nama pelanggan. Okay, dan kemudian kita akan capture tarikh yang mana kita akan capture dari sini. Tarikh telefon either one lah. Boleh saja. Tak ikut susunan pun tak apa. Kita dah ada, bukan isset, kita tak buat isset. Isset ni tadi checking tadi. Tarikh dan telefon.
Sebab apa? Sebab apa kita buat macam tu? Nantinya kita akan buat SQL. Satu SQL command untuk insert. Kita akan buat SQL command untuk insert into insert into tempahan. Tempahan adalah table. Okey, dan field yang terlibat iaitu nama pelanggan, tarikh dan nombor telefon. Okey, dan kemudian kita kena letak dia punya values. Ni kena rujuk balik SQL command, betul ke tak? Saya rasa betul. Insert into tempahan, nama pelanggan, tarikh, values. Values ni adalah data yang kita nak simpan. Data yang kita nak simpan kena kita codekan dia, single quote. Dan dalam ni kita kena masukkan data-data dia lah. Tapi kita tak boleh masukkan data hard code sebab data ni sebenarnya kita capture dari text box. Dan kita kena letak macam ni lah. Nama pelanggan. Sebab kita capture dari sini. Ni, daripada text box ni. Sebab tu kita kena rujuk nama pelanggan punya variable. Tarikh. Dan telefon. Okey. Kalau kita nak buat checking, kita bolehlah buat echo. Sorry kat sini. Echo SQL. Just nak buat checking je sebenarnya. Dia nak buat checking. Nanti kalau katakan on production side, ini kita boleh komenkan je lah. Okay, proses dia belum habis lagi. Sebab kita kena execute SQL. Dan nak execute SQL, kita kena buat macam ni lah. rs sama dengan mysqli underscore query. Dan ini kita kena point kepada DB. DB ni kalau kita confuse, dia sebenarnya kita dah define dalam connection.php. Kita dah define dalam connection.php DB ni. Ni DB. Ini adalah DB. Asal usul DB daripada sini. Dia buat database connection. Okay, dan kita ada SQL. Ini akan execute SQL dan kemudiannya selepas execute, kita akan check lah. Check. Semak sama ada if rs true. Dan mungkin kita boleh mention tempahan berjaya disimpan. Mungkin kita boleh mention kat sini lah untuk nama pelanggan. Simpan untuk nama pelanggan berjaya disimpan. Ataupun else tempahan gagal. Tempahan gagal disimpan. So, kalau ketempahan gagal disimpan ni mungkin kita boleh bantu dengan kita paparkan kita paparkan mysqli underscore error. Tapi again, ini bukan approach yang bagus untuk deployment. Mungkin nantinya boleh komenkan dia lah masa deployment. Okay, SQLite error.
Kalau laju sangat tak apa, nanti saya akan provide. Okay, contohnya ini kan, ini tempahan ni, saya terpaksa refresh dulu. Dia kata kat situ masukkan nama bla bla bla. Ini ada indikator dia lah, masukkan nama bla bla. Nama pelanggan contohnya macam Afar. Contoh, nombor telefon, bla bla bla, tarikh penggunaan, esok, lusa, minggu depan, klik simpan. Macam ni kan, tempahan untuk Musa berjaya disimpan. Tapi insert into ni tak payahlah display. Ni kat mana, saya buat kat sini. Dalam SQL ni. Ni ikut SQL. So boleh offkan dia lah, komenkan dia. So ini dah berjaya, saya copy. Dan nak cepat, saya paste masuk dalam group lah. Nama dia apa tadi? Form insert tempahan.php. So ni macam masterclass lah, saya buat laju je. So at the end nanti saya akan provide dia punya code. Okay, tapi siapa-siapa yang nak copy boleh juga. Cuma macam tu lah, yang saya mention awal-awal tadi, kod kita akan jadi tendensi untuk panjang lah. Sebab kita bukan belajar basic lagi, kita dah pergi ke arah intermediate to advanced. So basic-basic tu mungkin dah berlalu dah untuk korang semua. Sekarang ni kita pergi kepada yang intermediate to advanced. Sebab bila kita buat project, kita tak akan berhadapan dengan basic problem. Bila kita buat project, biasanya kita akan menghadapi isu-isu duniawi. Isu-isu real time lah, real world problem. Real world issue. Setakat nak buat variable, simple variable dalam PHP, itu level-level semester 1 boleh lah. Sekarang ni korang dah semester akhir, dah tinggal nak present FYP. So apa yang korang kena buat adalah lebih daripada yang basic. Kita akan deal dengan real world problem lah. Okay, so form insert tempahan kita dah buat dalam satu file sahaja. Saya malah nak buat macam-macam file. So kita dah dapat satu file untuk tempahan. Okay, untuk isi tempahan baru. So harapnya sampai 12.30 kita boleh siapkan search. Kita boleh buat search. Kod dah dapat kan? Okay, kalau rasa macam ada error ke bagai tu, saya rasa saya tak sempat nak rectify error issue korang. Nanti kalau korang rajin buat debugging, buat satu modul masing-masing sendiri, boleh gunakan contoh yang lebih kurang tu juga. Boleh gunakan contoh yang lebih kurang tu juga untuk jadi panduan. Okay, sebab kalau kita katakan deal dengan modul yang lain, most likely insert into ni dia akan berubah lah berdasarkan table masing-masing, berdasarkan field masing-masing. So table ni ubah lah dan field dia ni mungkin obviously akan berubah. Bila ni berubah, dia punya data pun berubah. Bila data berubah, form dia pun mungkin berubah ke atas ni. Jadi accordingly kita tukar mengikut kesesuaian lah. Bukannya simply copy paste lepas tu, cik, kenapa ada error? Korang kena tukarlah, customize. Okay, dia kena customize. Okay, kod tu dah dapat kan? Kod dah dapat dan kita akan lihat macam ni kan, borang tempahan gelanggang. Oh, siapa yang dapat projek ni, okay, untung lah. Siap bagi tahu. Siap tunjuk lagi. Apa lagi? Masukkanlah data. Masukkanlah data. Daripada borang ni kita masukkan data. Ali by Ali je. By Haki. Telefon 0123456678. Contoh dia lah. Bila nak tempah ni? 24 hari bulan. Simpan tempahan. Siapa lagi? Aminah Hasan.
Nombor telefon 0133445566. Okay, bila nak buat tempahan? Esok. 22. Okey, bawah ni dia akan keluar tempahan Aminah Hassan berjaya disimpan. Tadi itulah yang tadi. Okey, lepas tu kita masukkan lagi siapa? Jamal Hassan. Telefon 014. Ada 014. Baiklah. Cantik nombor. Okey, so kita dapat masukkan data. Kalau macam nak klik tempahan baru sekarang, dah boleh. Klik tempahan baru, dia dah pergi ke sini. Okey, bila klik tempahan baru, dia kena pergi sini. Kalau nak buat carian tempahan, klik sini. Kosong lagi. Kita tak ada carian tempahan. Form search dan tempahan. Kita kena buat. So, kita kena lengkapkan yang pula tu. Carian tempahan. Kita buat carian tempahan pula. Dah berjaya dah insert record baru untuk tempahan? Boleh. Alhamdulillah dah sir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat copy paste. Tak apa. Nak cepat kan? Saya pun tak suka copy paste sangat. Tapi kalau nak tunggu korang okay, jap. Cancel. Nak tunggu korang key in, lambatlah sikit. Yang penting idea tu dulu. Dapatkan idea dia dulu. Sebab lepas ni korang for whatever table, korang kena masukkan sendirilah. Mana dia punya tempahan? Data. Okey, data. Dah? Dia dah masuk kan? Dapat tak? Dia masuk tak? Cuba masukkan data. Gunakan borang tadi. So ID dia ada kat sini. ID 1234. Lepas tu ada nama pelanggan. Ada telefon. Ada tarikh. Ini kita biar ada null dululah. Kalau nanti kita... Kairon, saya tak tahu macam nak tengok kita punya ni. Yang macam papan yang dekat Cik Kairon sekarang. Ini kalau guna Laragon. Saya pakai Laragon dan Heidi. Okay, kalau gunakan Laragon. Boleh klik pada Heidi ataupun Laragon. Laragon. Mana Laragon ni? Ni kan, Laragon kan? Okey. Kan ada button database ni. Okey. Klik. Okey. Dan klik open je lah. Nak tengok, yang ni saya dah buat dah tadi. Tapi nak tengok dia punya ni. Maklumat yang saya masukkan tu. Dia keluar klik tempahan. Klik tempahan, okey. Dia keluar dictionary. Data ni? Okey, data. Okey. Okey, pada bahagian data ni. Klik pada table yang kita nak lihat data dia dan klik pada bahagian data atas ni.